Okay. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, siapa yang dah hadir dengan Kak Dia hari ini? Okey. Kalau yang dah ada tu mungkin boleh masuk dan jawab salam Kak Dia. Okey, assalamualaikum. Okey. Okey. Kak Dia kena mulakan awal sebab kejap lagi Kak Dia ada program ada program lain. So bila dah commit berjanji untuk nak ada program live ni, so Kak Dia kena commit. Kan? Okey. So hari ni Kak Dia nak cerita tentang topik bagaimana nak hadapi ketidakpastian, bagaimana nak hadapi sesuatu yang kita tak pasti. Bagaimana nak hadapi sesuatu yang kita tak pasti. Okay, so Kak Dia ada about 3 tips yang Kak Dia nak kongsikan. Okay, bagaimana kita nak menghadapi uncertainty, sesuatu yang tidak pasti dalam kehidupan kita. So bila kita cakap tentang PKP ni, kita cakap tentang banyak benda yang kita tak boleh foresee sebab ini adalah satu benda yang baru. Dan the best ialah waktu Kak Dia baca satu buku tadi, dia kata the moment kita tak ready dengan sesuatu dan tiba-tiba perkara tu berlaku, sebenarnya ada guidance yang Allah hantar untuk kita berubah. Okay, ada benda yang Allah hantar kita untuk kita lihat apa yang sedang berlaku sebenarnya. So dia strike kat dia sebab PKP, COVID-19 ini adalah satu benda yang kita tak pernah jangka akan berlaku. Kita ada orang yang prepare pun perkara macam ni boleh berlaku. Benda yang kita memang sangat tak pasti. I mean, moving forward, apa yang kita nak plan kita tak pasti, especially those yang tiada pendapatan tetap. Okay, bila kita cerita tentang kesihatan, dia efek kepada orang-orang yang menghadapi dia sekarang ni. Okay, bila kita cerita tentang keuangan ni, reflect dekat banyak bahagian. Actually, kalau yang bekerja tetap, sebenarnya masih uncertainty lagi sebab selepas daripada berlakunya PKP, lepas naik PKP nanti, kita tak tahu bagaimana setiap syarikat tu boleh cope up dengan keadaan ekonomi dunia especially. So kalau kita ada jawatan tu, mungkin kita tak tahu bagaimana company atau syarikat kita bekerja menguruskan dia punya keuangan waktu tu. So bagaimana dia punya preparation in terms of saving, contingency plan. So kita tak tahu. Okay, Puan Zurina cakap assalamualaikum Puan Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Puan. Okay, so Kak Dia nak terus sahaja berkongsi. Okay, bagaimana kita nak hadapi uncertainty, satu benda yang kita tak pasti. And selalunya kita ni sebenarnya dimomokkan ataupun dalam fikiran kita selalu datang kalaulah. So banyak sangat kalau. Okay, so Kak Dia nak share 3 tips saja malam ni bagaimana cara kita nak hadapi uncertainty. Okay, bagaimana kita nak hadapi benda yang kita tak pasti. First kali, fokus dekat apa yang you boleh ubah. Okay, fokus dekat apa yang you boleh ubah. Kalau you nak fokus ubah macam mana nak hilangkan COVID-19, which is bukan dalam range you, so sila jangan. Okay, sila jangan. Okay, but ubah apa yang you boleh ubah. So now you dekat rumah. Okay, apa yang keadaan yang you fikirkan yang you boleh ubah, you start ubah apa yang you boleh ubah. Okay, ubah apa yang you boleh ubah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, so ubah apa yang you boleh ubah. Okay, jangan start fikir apa yang you tak boleh ubah. Keluar dari range yang you boleh ubah, letak tepi, keep it aside. Jangan fikir. Okay, ada orang lain yang tukang fikir part tu. You fikir and you buat apa yang you boleh ubah. Clear? First kali ialah fokus untuk ubah apa yang you boleh ubah. Fokus untuk ubah apa yang you boleh ubah. Okay, fokus untuk ubah apa yang you boleh ubah. Okay, yang kedua. Okay,
Keep moving forward even progress tu you rasa sangat slow. Keep moving forward even though you rasa progress tu slow ataupun you tak nampak pun progress dia. Okay? Keep moving forward even though you nampak progress tu sangat slow ataupun you tak nampak progress at all. Okay? Puan Rosie, salam kat dia. Waalaikumsalam Rosie. Okay. So, keep moving forward even though you tak nampak progress ataupun progress dia kecil sangat. Okay. Kak Dia nak bagi contoh kat sini. Kalau orang yang biasa gardening, you tak perlu jadi expert, jadi petani untuk faham benda ni. Okay. Kalau you thanks Zai, okay, tuliskan point sebab orang yang baru masuk dia akan terus tengok point Zai. Terima kasih banyak. Ubah apa yang you boleh ubah. Okay. So second ialah keep moving forward. Okay, buat activity, move forward. Okay, walaupun kecil langkah tu. Contoh, bila you tanam pokok, bila you tunggu dia punya growth, okay, hari ni tanam, siram, besok tengok, kenapa tak keluar? Besok siram lagi, lepas tu lusa tengok lagi, kenapa tak keluar? And that stress point membuatkan you rasa macam progress pokok tu nak keluar sangat lambat. Okay? Tapi bila you bagi dia time, you keep on doing your work, you siram, kata kena siram 2 kali, you siram 2 kali, apa tanah ke baja ke what kind of benda yang perlu you bagi. Sampai masa you tak sedar bila dia berubah, bila dia akan grow. So sama juga dengan step yang you buat sekarang ni. Bila you nampak apa yang you boleh ubah, keep doing it walaupun you tak nampak progress dia. You tengah seeding. Dalam proses yang Kak Dia belajar, you tengah seeding. Sekarang ni bila you buat, walaupun you tak nampak dia punya perubahan ataupun perubahan tu nampak sangat sikit, sangat kecil, macam tak nampak, don't worry sebab you tengah seeding. Okay, ni tengah proses you seeding. So keep doing it. Okay. Okay, ada soalan? Okay, thanks Zai. Keep moving forward walaupun progress slow and tak ada langsung progress, walau you tak nampak langsung progress tu, sebab this is process you tengah seeding. Okay, kalau orang yang buat online business, okay, walaupun sekarang ni you keep on, jangan biarkan wall you kosong, you keep on buat promotion because you tak tahu bila orang tu nak, and bila time dia sampai, dia will just jadi macam tu. So bila situation yang macam ni, mungkin orang tak beli, itu yang kita fikir, siapa yang nak buat celebration ke apa ke, who knows. And your duty is just keep on doing it. Macam Kak Dia share tadi, you keep on doing a small thing even though you tak nampak progress dia, even though progress tu nampak kecil sangat, keep doing it. Okay. Dan yang ketiga, kalau you dah memang betul-betul stuck, okay, dah tak tahu dah nak buat apa, dah tak nampak jalan dah nak buat apa, okay, dah tak tahu dah nak buat apa. So okay, bila you dah sampai stage ni, which is jarang lah berlaku sampai you tak ada stuck, dah tak nampak jalan, dah tak ada jalan, ni memang sangat jarang berlaku. Okay, but if berlaku, okay, but if dah berlaku, memang dah macam pecah kepala, dah langgar tembok, dah tak boleh nak gerak mana-mana, okay, you dah sampai tahap you stuck, apa you nak kena buat? Okay, kat sini Kak Dia nak share tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Okay, Nabi Allah Musa, waktu dia dikejar oleh Firaun, okay, dia dah sampai dekat Laut Merah. Okay, waktu tu dah tak ada jalan lagi dia nak lalu, cuma dia ikut insting dia. Okay, insting, dia ikut insting dia. Allah kata jalan, dia jalan sampai kat tepi laut yang dah tak ada jalan lagi, dah nak jalan. Then that is stuck. Okay, yang tu Kak Dia panggil sebagai proses dah memang stuck dah, nak pergi mana lagi dah tak boleh pergi mana-mana dah. Okay, so apa dia buat? Waktu tu dia letak kebergantungan dia sepenuhnya pada Allah. Okay, dia letak kebergantungan dia sepenuhnya pada Allah. Dia letak kebergantungan hidup dia waktu tu sepenuhnya pada Allah. Sebab dia kata apa sahaja yang berlaku pada dia waktu tu adalah benda atau perkara yang dah Allah atur dan Allah dah tulis untuk dia. Kebergantungan dia sepenuhnya pada Allah. Okay, sama juga waktu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dia nak dibakar dalam kawah api. Okay, waktu dia nak ditolak tu memang kebergantungan dia tak ada kat lain dah. Itu yang Kak Dia panggil stuck. Tapi kita ni hari ni, ya Allah, Masya Allah,
banyak sangat lagi source yang kita boleh guna, platform yang kita masih available, yang kita tak guna, tak pernah pandang, tak pernah cuba sebelum ni. Inilah masa you nak cuba. Okay, inilah masanya you nak cuba. Okay. So macam Nabi Ibrahim waktu dia nak ditolak di dalam kawah api tu, okay, waktu tu kebergantungan dia pun sama pada Allah. Okay, so inilah 3 tips yang Kak Dia nak kongsikan. Whatever it takes, dia balik-balik kepada bila apa jua uncertainty, you dekat dalam kat satu simpang yang you tak tahu dah decision mana you nak buat, and you tak tahu apa yang bakal you hadapi. Okay, doa minta kat dia, wahai Allah yang sayang dia lebih daripada mak abah dia, sayangkan dia. Wahai Allah yang sayang dia lebih daripada mak abah dia, sayangkan dia. Wahai Allah yang sayang dia lebih daripada mak abah dia, sayangkan dia. Allah tunjukkanlah, Allah mudahkanlah. Dia betul-betul tak tahu dah ni apa yang akan berlaku, akan datang. Allah bantulah dia. Dia dengar dan dia pasti guide you. Okay, dia pasti akan guide you through. Okay, boleh laju ni Kak Dia ni. Okay, so ini 3 tips yang Kak Dia nak share. Apa yang you boleh buat bila you lalui uncertainty. Okay, keep doing it. Okay, first kali Kak Dia kata fokus dekat apa yang you boleh ubah. Pasti ada. Okay, sebab tu bila waktu PKP ni, Kak Dia selalu ambil waktu pagi adalah waktu Kak Dia akan playback balik. Okay, apa yang I tak buat dalam life I? Apa benda lagi yang I tak improvise dalam benda yang Kak Dia nak buat? Apa lagi yang Kak Dia nak boleh buat? Sebenarnya live program ni come up daripada waktu PKP ni, sebab sebenarnya selama ni Kak Dia simpan benda ni sebab Kak Dia rasa macam okay lah, this is not my field, I segan nak cakap, I tak boleh, nanti nak kena siap, nanti orang cakap apa, so banyak sangat if. Okay, but PKP bagi Kak Dia ruang sebab okay, I never do that before. Okay, and ada banyak masa during PKP just doing it, and I found it, I berjaya. Alhamdulillah, Kak Dia boleh break through fear Kak Dia nak buat live program. So this is antara contoh yang Kak Dia ambil, fokus on things yang you boleh buat, dan benda yang you rasa dalam business you, especially dalam business you, apa benda yang you tak pernah buat before, and this is a good time untuk you cuba buat. Again, step yang kedua, walaupun you cuba buat tu, progress dia, result dia tak seperti yang you nak, ataupun result dia terlalu kecil, progress dia terlalu slow, keep doing it. Okay, keep doing it. Okay, and the last, kalau you dah betul-betul stuck, sebenarnya kita tak pernah pun sampai stuck macam kisah Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Ibrahim ni. Tak, dalam kehidupan kita Allah tak uji kita sampai kita stuck macam tu, tak ada. But kalau you rasalah dah memang itu yang berlaku, tadah tangan, doa, minta pada Allah, kebergantungan you totally dekat dia, dia pasti bagi you jalan. Okay, InsyaAllah kalau kita jumpa lagi besok, Kak Dia nak buat topik kenapa manusia diuji, dan topik dia tentang Allah uji manusia ikut kemampuan hamba dia. Allah uji manusia ikut kemampuan hamba dia. So besok adalah topik tu. Okay, so Kak Dia rasa itu saja yang Kak Dia nak share malam ni. Okay, ada soalan ke? So jelas tak apa yang Kak Dia kongsikan? Suara Kak Dia jelas tak? Point Kak Dia jelas tak? Okay, so this is antara benda yang you boleh buat bila you menghadapi uncertainty. Okay, relate to relationship, sebab tiba-tiba Kak Dia teringat ada satu soalan peserta Kak Dia bagi. Dia kata dia ada relationship problem. Okay, lepas tu dia kata dia tak tahu sama ada decision apa dia nak buat. Sama sebenarnya. Okay, first you cuba ubah apa yang you boleh ubah. Kalau you nak ubah orang, you tak boleh ubah orang. Yang you boleh ubah adalah diri you sendiri. And you start ubah apa yang you mampu ubah. Second, buat slow perubahan. Perubahan tu tetap buat. Walaupun progress dia slow, result dia kecil, nampak tak ada, just buat. Last, you minta kat dia. Kebergantungan you cuma kat dia. Okay, ada soalan? Okay, ataupun Kak Dia akan end up Kak Dia punya session hari ni. Sebenarnya kalau nak cerita tentang kisah
Nabi Allah Musa ni, Kak Dia kalau melalui ujian yang sampai Kak Dia rasa Kak Dia macam Allah dah tak mampu lagi nak lalu, okey. Kak Dia teringat, okey, bagaimana Nabi Allah Musa dia lalu perjalanan ujian dia tu, kebergantungan yang dia letak. Ya Allah, Masya Allah. Kak Dia sangat dapat kekuatan daripada cerita tu sebenarnya. Bila dia dah diri dekat tepi laut tu dah tak ada lagi. And imagine, okey. Dia bukan diri dia seorang. Okey, kalau dia kena kejar diri dia seorang, dia bertanggungjawab kat diri dia seorang. But dia bergerak dalam pasukan dia, dengan pengikut-pengikut dia. And dia adalah ketua yang bertanggungjawab untuk semua orang yang ikut dia. And you imagine bagaimana pressure dia sebagai seorang ketua. Dan dia dalam situasi yang dia dah sampai dekat tepi laut dan tak ada tempat lagi dia boleh pergi. Okay, so bagaimana dia letak keyakinan dia pada Allah. And dia kata, apa pun yang berlaku adalah kehendak dia, dan apa saja yang Allah rasakan, datangkan pada dia waktu tu, dia just follow. Okay, so Kak Dia rasa tu saja. Okay, kalau tak ada apa-apa yang nak tanya Kak Dia, mungkin Kak Dia akan end Kak Dia punya session live malam ni. Okay, ada yang nak tanya? Terima kasih Zai jawab jelas, terbaik. Okey, terima kasih Zai. Okey. So itu saja rasanya. Okey, salam kasih sayang dari Kak Dia. Kak Dia harap, Kak Dia doakan semua orang mendapat kekuatan. Sebenarnya mungkin Kak Dia dikelilingi dengan orang yang again, Kak Dia syukur Kak Dia dikelilingi dengan orang yang positif. And dia orang boleh manage keadaan ni. Cuma bila Kak Dia dengar sebenarnya banyak dan ramai orang yang sangat panik, sangat risau, sangat terkesan, sangat so called not blur, tapi tak tahu apa nak buat selepas ni. And dia sangat merasakan PKP ni terkesan emotionally dan juga financially. So bukan benda yang mudah sebenarnya untuk nak lalu. I have to admit that. Okay, bukan mudah nak lalu. Tapi sama-sama kita berkongsi pendapat, sebab Kak Dia pernah juga melalui, mungkin bukan dekat dalam COVID-19 ni, zaman Kak Dia melalui kehidupan Kak Dia dulu, bila I really don't know what to do dalam keadaan yang okay, semua dalam situation, so what's next? Itulah, keep moving forward. Keep moving forward. Keep moving forward. Allah bagi kita, kalau kata berniaga tu, okay, Allah bagi kita 1001 jalan. Hari ni mungkin kita dah buat 2. Kita ada lagi berapa? 999 lagi cara yang you boleh buat. Keep doing it. Don't get stuck. Banyak cara yang you boleh buat. Okay, breakthrough. Apa je. Okay, do it. And kadang-kadang sebenarnya Allah dia nak buka. This is for business person. Okay, Allah nak buka ruang, Allah nak buka peluang, Allah nak buka jalan waktu dia bagi kita ujian. Waktu tu kita kreatif dan kita dah tak peduli. Okay, kita dah tak peduli dah. Okay, apa pun, by hook by crook, I have to do it. Inilah waktu dia yang selalunya menjadi jadi pemecah tembok kepada you untuk break through semua benda yang hold you back before. Okay, so just semangat. Okay, so salam kasih sayang dari Kak Dia. Okay, stay safe, jaga diri baik-baik, stay at home. Okay, so again, Kak Dia harap you guys kalau rasa sharing Kak Dia bermanfaat, okay, Kak Dia minta sharekan. And again, Kak Dia nak ingatkan hashtag Kak Dia punya program 101 hari Clean Heart Challenge. Okay, bagi sesiapa yang share program Kak Dia, share Kak Dia punya video ataupun code, okay, paling ramai insyaAllah Kak Dia akan invite dia dalam program Kak Dia, 3 pemenang, okay, untuk dalam program Kak Dia bermula Ramadan nanti insyaAllah. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.